Selamat datang ke YouTube saya, Pipit Channel. Hari ini saya nak mengajarkan cara-cara masuk hutan daripada kami orang asli. Pengalaman saya sebagai seorang asli. Cara pertama, sebelum kita masuk hutan, kita harus meminta dan berpesan. Dalam hati pun boleh juga. Kalau sebagai orang Islam hanya bermula dengan Assalamualaikum. Kalau kami sebagai bukan Islam, kami akan bermula dengan cara kami sendiri. Cara kami sendiri, dalam hati pun boleh. Okey, jom kita masuk hutan dulu. Okey, kita masuk hutan. Di sini saya nak berkongsikan sedikit cara-cara masuk hutannya. Jika kita berseorangan di dalam hutan tanpa membawa peralatan seperti parang ataupun pisau, kita hendaklah mencari pokok-pokok kayu yang kecil ataupun seperti ini. Kita harus mematahkan. Tujuan kita mematahkan pokok kayu ataupun apa benda yang ada depan kita, kita harus sebagai petanda supaya kita tidak berlakulah kesesatan berada di dalam hutan. Okey. Ini saya nak kenalkan, ini adalah pokok panda. Boleh dimakan. Batang dia pelepah dia. Boleh dimakan. Seperti keladi juga, tapi ini pokok hutannya. Dan ini adalah pokok pucuk paku dan juga boleh juga dimakan. Ya. Jangan lupa tadi pertama, kita harus mematahkan pokok kayu kecil sekiranya kita tidak membawa sebarang senjata. Okey, dan kalau kita berada di dalam hutan, kita harus menjaga tingkah laku kita, cara bercakap kita. Kita tidak boleh bercakap terlalu besar. Maksudnya bercakap besar lah, bukan terlalu besar, cakap besar ketika berada di dalam hutan. Kita harus menghormati seperti mana kita memasuki rumah orang lain. Begitu juga kita masuk dalam hutan, kita harus menghormati. Salah tersebut. Menghormati. Cantik alam semula jadi. Dan satu lagi saya nak kongsi sedikit. Okey. Jika anda berlaku kesesatan di dalam hutan, tidak tahu ke mana arah nak pulang ataupun nak balik, nak menuju ke jalan luar, jika anda keseorangan, anda harus mencari pokok seperti ini ya, seperti ini. Okey. Pokok seperti ini. Okey, anda harus mencari pokok seperti ini. Supaya jika anda membawa peralatan seperti parang, boleh potong kayu panjang beberapa inci je lah. Pukul di bahagian ini supaya bunyi dia, kita pukul dia, bunyi dia akan bergema seperti gendang. Jadi akan didengari beberapa meter. Ini untuk kecemasan dan ini juga untuk jika kita berjalan dalam hutan, kita akan boleh memukul kayu seperti ini ya. Tujuan dia untuk kita berlakunya sesat dan boleh juga digunakan untuk menghalau binatang buas. Pukul saja kayu seperti ini ya. Kalau kayu bulat-bulat seperti itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Harus seperti ini.
banyak lagi benda yang harus kita belajar masuk hutan. Kalau boleh, tanyalah kepada orang yang berpengalaman daripada kita. Bolehlah tanya kepada yang berpengalaman daripada kita. Ini bukan air terjun. Ini bila ada hujan adalah air, bila tak ada hujan tak ada air. Jika korang berada di dalam hutan, terdengar bunyi riuh, suara unggas dan burung-burung, itu tidak menandakan apa-apa ya. Tapi bila korang sampai dekat hutan, tiba-tiba bunyi itu menjadi sunyi tepi. Ya, bunyi yang bising dengan bunyi burung unggas tadi tiba-tiba menjadi tepi. Maknanya korang harus hati-hati dan kalau boleh berpatah baliklah. Sebab kemungkinan ada yang tak diingin lah. Yang tak diingini berlaku seperti saya seorang dalam hutan ni, jadi pahamlah apa yang tak diingini. Apa yang saya maksudkan tu harap-harap paham lah kan. Apa yang saya cakap mula-mula tadi, belajar tentang cara masuk hutan, berjaga percakapan kita. Daripada kami orang asli Semenanjung, suku kaum Jakun. Mungkin tidak sama seperti kaum-kaum asli yang lain, ini hanya untuk kaum kami saja. Mungkin anda tak dengar saya cakap, tapi saya sudah cakap tadi kan, kita boleh cakap dalam hati. Tak perlulah kita nak cakap kuat-kuat, kita cakap dalam hati sudah cukup. Atau kita meminta izin untuk memasuki tempat sebegini seperti hutan tebal. Hutan tebal lah, tak kira hutan tebal ke, asalkan hutan lah, janji hutan lah. Okay. Ini tak tahu orang buat benda pula. Okey ya. Pokok ni boleh lihat kan? Boleh tengok. Pokok ni umut dia boleh dimakan. Boleh dimakan, tapi kalau tu dia badan, kalau yang tak berapa nak pandai sangat, nanti badan kita boleh jadi gatal sikit lah. Sikit aja. Okey, pokok ni boleh dimakan, dia punya umbut. Okey, dalam hutan ni tiada jumpa tempat. Kalau sebelah kampung kami cakap pondok. Tapi tak tahu pondok apa dan tujuan untuk apa dekat sini pondok ni. Nak kata orang mandi air kecil macam ni. Okey, ni pondok. Tapi kebiasaan ni pondok seperti ini, dia orang akan tujuan untuk memburu, menunggu mangsa seperti monyet, tupai dan sebagainya. Tapi yang ni saya tak tahulah tujuan ni sebab saya tak tahu tujuan ni. Okey. Boleh okey. Senang je cara membuat. Tak tahu pondok siapa di hutan. Mana? Okey. Ini. Ini adalah rempah gunung. Untuk lawanan dia adalah seperti tongkat ali,
Penawar pahit. Inilah dia rempah gunung ya, rempah gunung. Mungkin 20 tahun ataupun 10 tahun ataupun 5-6 tahun lagi mungkin pokok-pokok sebegini sudah tak ada lagi dah kan. Mungkin memang sudah tak ada, mungkin orang sudah ambil buat balak. Sayang, sayang, seribu sayang. Yang ini mungkin ramai yang tahu dan kenal, ini adalah pokok putat. Pokok putat ini bukan dimakan buah tapi dimakan pucuk untuk buat ulam. Inilah pokok putat. Dalam hutan ini seorang-seorang satu lagi ini pokok kami panggil pokok gemala ya. Pokok gemala ni ubat dia ambil getah saja. Getah dia untuk macam mulut budak kecil ataupun kita ada apa ruam, boleh menggunakan getah pokok ni. Kami panggil pokok gemala tapi tak tahulah korang panggil pokok apa. Jika korang berada di dalam hutan, harus peka dengan keadaan sekeliling kita. Ya. Maknanya kita tak bolehlah nak tengok walaupun keindahan alam ni memang cantik tapi kita harus peka, kita harus hati-hatilah. Sebab kita pun tak tahu apa yang ada dekat hutan ni kan. Okay. Oke guys, sampai sini saja video saya kali ini. Kalau anda suka menonton dengan video saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng. Itu yang penting Jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng. Pipit China.